kita mantap Pak Dr. Naskah. Ada apa boleh dapatkan selepas kuliah nanti. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم ارحمنا بالقرآن. Wahai Tuhan, berilah pada kami rahmat dari Quran. Waj'al lana imaman wa nuran wa rahmah. Wahai Tuhan, jadilah Quran ini menjadi iman kami, di lampu suluh kami, menjadi rahmat kami. Allahumma 'allimna ma jahilna. Wahai Tuhan, ajarlah kami kau yang kami masih jahil. Wa dzakirna ma nasina. Dan berilah kepada kami ingat semula apa yang telah kami lupa. يا عليم علمنا من أنك ما ترضي عنا ولا تؤاخذنا بما تعلم بنا. يا حليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Hari ini perhatian semua, hari Jumaat awal tahun masih hujan pula. Musim hujan, tapi rakyat Kelantan ni rakyat berilmu, rakyat yang suka mengaji ilmu, suka mengaji, suka mengajar. Mengaji kerana kita manusia. Kalau hayawan, lembu kubah tak ada tu yang mengaji dia. Lembu kubah yang itu hatta mereka ada masa dia mengaji, kerana bakat mengaji tak ada pada mereka. Kita ni manusia ada bakat untuk mengaji. Allah Ta'ala beri pada kita akal fikiran untuk digelapkan dengan ilmu. Maka ilmu utama atas dunia ni ialah Al-Quran Karim. Kalau Quran ni mari daripada Al-Alimul Khabir. Quran mari daripada Tuhan, ia Al-Alimul Khabir, ia alim sedia kala lagi. Kita ni alim kerana mengaji. Allah Ta'ala, Tuhan punya Quran ini, dia alim, dia akan ada Al-Alim. Dalam bahasa Arab kita ada Al-Alim dan kita ada Al-Alim. Al-Alim kita panggil sifat orang alim. Orang alim kita panggil alim. Allah Ta'ala tidak orang alim dia, orang alim, zat alim. Ya alim, dia kala tidak mengaji, badan dia Tuhan. Khabir maha mengerti, maha ada. Jadi alhamdulillah kita berada semua, kita belajar Quran walaupun keadaan hujan, tapi bakat orang Kelantan memang bakat ada berilmu pengetahuan. Dan Majlis Agama Islam Kelantan mengadakan apa kita panggil peringatan setahun, 100 tahun. 100 tahun Majlis Agama Islam Kelantan baru tamat baru ni. Dan di antara orang yang ditunjuk dalam mengadakan majlis agama ialah Tok Nadi. Tok Nadi dah Tok Alim kita di Kelantan. Di Kelantan sejak kita pegang Kelantan tahun 90, kita bubuh satu tabung, namanya tabung Tok Nadi. Alhamdulillah, macam betul ada fungsi-fungsi. Dengan tujuan nak menimbulkan semangat, nak menerukan semangat mengaji di kalangan anak Kelantan. Tak kira bangsa apa, tak kira apa mengaji. Dan pengajian yang paling penting adalah Quran. Kerana Quran mari pada Allah, dia tak habis-habis ilmu dia. Sebab tu Quran ni Nabi kita ajar 23 tahun. Nabi Isa hidup di atas dunia ni paling tinggi di antara 3 tahun dengan 5 tahun. Tak ada bini beranak, tak ada mengajar apa, dia pakai awak kanak. Pak kanak dia orang dia sendiri. Akhirnya Tuhan angkat naik langit. Kita orang Islam anggap apa Nabi Isa tidak mati tapi naik ke langit, dibawa oleh Allah, barakahullah ilaihi.
Orang Kristian kata Nabi Isa ni mati, dibunuh oleh Yahudi. Bila Nabi dia kena bunuh Yahudi pun dia baik Yahudi ni, pelik juga. Itu yang kedua parah ni semua oleh kerana musim ni musim hujan. Nabi kita Muhammad SAW ada saja doa luahan hati ya Nabi kita luah pada Allah mengenai dengan hujan. Misalnya apa nak baca sekali dulu, Allahumma ghaithan mughithan la muhlikan wa la mudammira, Allahumma hawalaina wa ala alaina, Allahumma ala dhirab wa la akam wa manabiti syajar. Ni doa-doa Nabi kita, doa depan dengan hujan. Coba bersama, Allahumma ghaithan mughithan la muhlikan wa la mudammira, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala dhirabi wal akam wa manabiti syajar. Itu doa yang kita diminta baca, sama ada kita ni Melayu Muslim ke, Cina Muslim ke, orang asli Muslim ke, kita minta kepada Ta'ala, Allahumma hai Tuhanku, Allahumma, sama ada kita nak guna Allahumma ataupun ya Allah, Allahumma ghaithan mughithan, ya Allah mintalah hujan yang beri perlindungan, la muhlikan wa la mudammira, tak maulah hujan yang membunuhkan harta benda, dia mematikan makhluk. Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah turunlah hujan keliling kami, wa la alaina, tak satu atas kami. Allahumma ala dhirabi wal akam wa manabiti syajar, ya Allah turunlah hujan ke bukit bukau, tempat-tempat pokok kayu tumbuh, tak satu turunlah pada kami. Itu luahan hati kita sebagai manusia, minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bahaya banjir dan sebagainya. Kita lepas maya ko, bila berjalan ko, duduk pergi padang ko, bila duduk beli kedai ko, bagai-bagai biar mulut kita bergerak semua doa. Jangan berjaya doa ni duduk tipu atas masjid ya, doa apa tu duduk buah. Itu bukan cara Islam, itu cara Melayu dia panggil. Kena ubah daripada tabiat Melayu pada tabiat Muslim gitu je. Dua, yang ketiganya lanti masalah amanah jadi. Tak pasal-pasal. Benda ni berlaku tahun 81 lagi. Tahun 81 hidup balik. Tujuan berapa kita tak tahan. Bila jadi buat tawaran nak bercakap di TV supaya orang ingat belakang, dan kalau orang nak soal dia boleh lah, tak boleh pun. Allah perangai hudus semua. Demokrasi pun tak, Islam jauh sekali. Inilah penyakit bila orang tolak Islam, guna apa sekalipun dia akan berabah lagi. Molek-molek dah TV ni untuk rakyat semua sekali. Dan apa namanya, diberi peluang pada penyanyi pun, nak separuh telanjang pun nyanyi berapa, menari berapa TV tu diberi. Tapi itu guru Haji Hadi ni orang mengaji, bukan bahasa jenis orang jahil tak, orang mengaji Madinah di Azhar. Lepas tu pernah lelon jadi wakil rakyat parlimen dan negeri, pernah jadi menteri besar. Tak ada sebab tak beri peluang pada jadi. Kamu nak tambah lagi hari ni kalau boleh tak, biar dia ada bercakap sebagai presiden PAS, biar Datuk Seri Najib duduk dengan dia sebagai presiden UMNO. Itu dia duduk. Sebelah ni presiden Parti Islam, sebelah lagi presiden UMNO. Dia bercakap depan apa nama, depan TV. Kenapa? Kerana Malaysia ni sebut-sebut negara Islam. Kita kata negara sekular. Tak, dia kata Islam. Dah mau negara Islam, apa tak saya duduk sekali pupuk Islam? Ni nak bercakap tak boleh, perangai bola ni pupuk ni ya. Ngaruk. Allah sebut dalam Quran, walau la dafa'ullahi an-nas ba'dhum ba'dhan lahuddimat sawabin wa biha, walau la dafa'ullahi an-nas ba'dhum li ba'd lafasatil ardh bis-samawati wal ardh, walau la dafa'ullahi an-nas ba'dhum ba'dhan lafasatis samawati. Kau tidaklah akan ada persaingan di antara manusia, langit bumi ni runtuh habis. Persaingan ni bukan kerana demokrasi, kerana Islam. Biar ada persaingan. Kita menego, kalau kita kedai sebuah ya, dia jual makanan basi, beli muka dia sebuah. Dia jual barang busuk tu, kena beli juga muka dia kedai sebuah. Sebab tu demokrasi aja, persaingan perlu dalam perniagaan. Bagaimana persaingan perlu dalam perniagaan, persaingan juga perlu dalam politik. Biar beri peluang sama rata. Ni nak main bola, dia sorang sombak aku. Kita tak pernah main perang apa. Dia sorang sombak aku, dia sorang main. Mahkamah sekali lagi tak ada lah. Kenapa? Tok Akhir tak
Tak ada ilmu nak bergurau ni persaingan. Tu dia. Jadi bila persaingan ni tak ada dalam TV, tak ada, mahkamah kita bersaing lah, pakai sumbat je begitu je lah. Perangai huda nak masuk syurga, perangai syaitan. Walau la dafa'ullahi an-nas ba'dhan li ba'dhin. Kalau tidak kena ada persaingan yang dibuat oleh Allah satu sama lain, langit bawah rusak, lahu dimab sawabi wa bi'am wa masajid Allah, tentu akan runtuh atas habis segala tempat ibadat sekalian. Satu, itu ayat yang memerlukan ada persaingan. Bila ada TV, beri peluang pada semua pihak. Ada radio, beri peluang. Ada surat khabar. Kita ni surat khabar tak beri kita. Surat khabar tak beri, tak ada lesen. Ambo ingat waktu balik daripada Lebanon, pada perang Israel gitu. Di sana diberi bercakap dalam TV, cakap dalam radio. Pergi ke Australia, diberi bercakap dalam TV, dalam radio di Australia. Pergi ke Thailand, beri bercakap dalam radio askar sekali beri amal. Balik Malaysia tak boleh. Allah, itu sungguh. Doa lah mudah-mudahan Tuhan buka pintu hati atau mampu dah yang buka. Wa inna aw iyyakum, ayat kedua, wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Ni ayat kedua yang nampak kat bahawa Islam ni telus. Munal awal, tapi biar aku jawab. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Boleh jadi kawan betul, dia dikawan, boleh demo betul. Dia dikawan salah, dia demo salah. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Boleh jadi kami betul, dia di kami salah. Boleh jadi demo betul, dia di demo salah. Nak betul lagu mana? Mari kita berkecek, mari kita berjuang, mari kita bahas. Kita bahas. Dalam Islam ada kata mujadalah, ada kata munazarah, ada kata murafa'at. Banyak istilah-istilah yang dibuat oleh alim ulama Islam, fuqaha Islam, lawyers Islam. Bagi kita munazarah. Munazarah maknanya bertukar fikiran. Mujadalah makna bertegar leher. Murafa'ah makna berguai. Islam tu telus. Baik. Dan nama dalam ucapan yang di Dewan Ulama baru ni, Dewan Ulama Negeri baru ni, dalam 3 bulan baru ni, minta alim ulama Kelantan ni mengaji bahasa Cina. Alim Dewan Ulama Negeri kalau boleh pusat buka kelas bahasa Cina, supaya alim ulama reti bahasa Arab, bahasa Cina. Bahasa Arab kena reti supaya kita faham Quran, supaya kita faham hadis. Bahasa Cina kita reti, kerana Cina ni suatu bangsa yang banyak di seluruh dunia termasuk bab kita ni. Jadi kalau kita bercakap Islam melalui bahasa Cina, maka Cina lebih mudah faham. Dan sikit lagi beliau Cina lah ni semakin banyak orang belajar di universiti, di mana-mana pun dia belajar, masuk belajar Islam. Cina bila dia belajar Islam, dia bersoal jawab dengan lecturer dia, dengan guru dia, maka dia terima Islam dengan faham, dengan reti. Kita orang Melayu ni 99% terima Islam dengan baka. Pok orang Melayu, pok orang Islam, mau Islam, kita automatik jadi Islam. Hanya ini bahaya. Cina sekarang ni dia belajar Islam, baik di universiti Islam, baik di mana-mana di luar negara, dalam negeri, seluruh dunia lebih berkembang Islam. Kerana orang duk tekan, dia naik semula Islam dia. Jadi bila Cina faham Islam, dia bila Cina terima Islam, maka Cina akan menjadi fakta tambahan di atas orang Melayu. Mana kita berjuang Islam ni sekali dengan orang Melayu, sekali dengan Cina. Tapi kalau kita berjuang Melayu, duduk Melayu ya. Cina tak sokong Melayu, mana boleh Cina. Aku Cina, mu Melayu, apa sokongmu. Tapi kalau Cina faham Islam, maka bilangan penyokong Islam masa depan akan bertambah. Melayu pun sokong Islam, Cina pun sokong Islam. Sama ada dia masuk Islam ataupun dia memberi sokongan kepada budak Islam. Ini masa depan Islam cukup baik. Ini sebab tu kalau boleh tutup guru kita, tutup lebar kita belajar apa Cina. Cucu-cucu hamba banyak dah mengaji Cina dah. Hamba reti sepatah je sebut ni hauma. Itu patah tu ya. Tu pun kalau Cina sebut, kalau hamba sebut ni hauma depan dia, Allah sukanya dia. Baru sepatah ya. Kalau gocak lagi lagi baik. Baik, para hadirin semua. Hari ni hamba bawa kitab Mastikah Hadis. Mastikah Hadis ni dikarang oleh Katuk Peti kita, Tuk Guru hamba Haji Nur Ibrahim Datuk, Haji Ismail Yusuf Datuk, Alhamdulillah Basmi.
Dia sekarang dia keluar oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Putrajaya. Tahu berapa lagu ni? Tahun di apa ni, di alu-aluan oleh Allahyarham Tun Haji Razak Datuk Hussein Kerumpu tahun 1973. Tun Razak ni tulis aluan tahun 73 lagi. Dia ni keluar belum lagi masuk program lagi. Kau 7 muka 399. Wajib menjaga dan melihara jangan rosak iman dan Islam. Wajib. Itu ditulis muka 399. Di antara benda ditulis ialah mewajibkan tiap-tiap seorang menetap dan mengekalkan akidah kepercayaan hingga pada saat ia menubuhkan apa yang nafas yang akhir. Di antara perkara Islam ajarnya ialah iman. Kita ada dua perkara, ada Islam, ada iman. Islam makna serah, iman makna yakin. Benda yakin ni dia panggil akidah. Akidah makna simpul. Simpul makna barang bila kita simpul, nak rumah tak boleh. Hak luar nak masuk tak boleh, kerana barang aku simpul dah. Hak duduk dalam nak tubik tak boleh. Sebab tu benda ni nak simpul tak boleh kalau sendiri tak bincang. Bincang di balai soh, bincang di kedai kopi, bincang di radio, bincang di TV. Beri peluang kepada kita berbincang. Kita ada panduan namanya Quran. Kita ada syarah bagi Quran namanya hadis. Sebab tu dalam Islam sebut asas Islam ni 4 perkara. Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 perkara. Mimpi tak ada. Setengah orang sebut aku mimpi tengok Tuhan aku ni mengarut ini. Nak mimpi-mimpi je bising kau orang. Quran 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma', 4 qiyas. Benda ni menyebabkan Islam boleh hidup pakai khemah. Pakai bila masa kerana kita boleh sesuaikan keadaan benda dengan apa-apa. Sebab tu Nabi kita Muhammad mengajar Quran 23 tahun. Hidup Nabi kita 23 tahun. Kerana ada saja benda baru. Ada saja benda baru. Walau benda baru sekalipun Nabi kita boleh sesuai dengan kerana Allah SWT. Hak kahwin ke, hak cerah ke, hak perang ke, hak damai ke, hak akidah ke, hak sembahyang puasa ke. Semua sekali Nabi kita ajar ilman wa amalan. Dengan ilmiah pun dia ajar, dengan praktikal pun dia ajar. Termasuklah apa ni, perdamaian. Waktu Nabi kita sapa di Madinah, di atas perkara yang Nabi kita buat ialah berdamai, buat perjanjian, muahadah dia panggil, muahadah Madinah, buat perjanjian dengan Yahudi Madinah. Yahudi itu guru. Quran sebut ahli kitab. Quran nama ke Yahudi Nasrani ahli kitab, orang memegang kitab. Memegang kitab ni maknanya memegang Taurat, Injil. Kitab belum dari langit, belum Nabi Muhammad mari ini Tuhan turun dah ke Nabi Isa, namanya Injil. Lalu ni dia panggil apa namanya, Old Bible ke apa, New Bible ke apa semua sekali. Belum pada tu Taurat. Yahudi dia pegang Yahudi. Waktu Nabi sapa di Madinah, Nabi kita buat perjanjian dengan Yahudi Madinah. Ada bab dia, ada pasal dia. Sampai sekarang orang kaji dia, apa kaji. Dan mana boleh Yahudi terima perjanjian dengan Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad sekadar tu bela ya. Kalau Nabi Muhammad sekadar tu imam masjid ya, mana dia tak terima tu imam dia berapa? Dia terima muahadah dengan Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad dia Perdana Menteri. Amos sebut Perdana Menteri ni kan orang kita lain sebut agama lain, politik lain. Ini penyakit yang dibawa oleh golongan-golongan anti-Islam. Kebangsaan apa semua sekali. Nabi Muhammad adalah Perdana Menteri. Dia memegang merintah negeri 10 tahun di Madinah. Ini sebab tu orang yang boleh terima dia sebagai Perdana Menteri damai. Di Madinah Nabi kita buat perdamaian dengan Yahudi Madinah. Dia terkenal dengan Sahifah Madinah, terkenal dengan Muahadah Madinah. Di antara buku yang baik dibaca ialah buku ditulis oleh Dr. Hamidullah daripada India. Dr. Hamidullah tulis buku ni banyak. Dia sekali dia universiti banyak dalam merajamkan dunia apa sebenarnya. Apa nama ni? Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah juga berlaku perdamaian di antara rombongan Nabi tinggal Madinah nak pergi ke Madinah buat umrah, disekap oleh rombongan apa ni wakil kerajaan Mekah. Dia diketuai oleh
Amr bin Suhail ke Suhail bin Amr, tukar semua. Amr bin Suhail ke Suhail bin Amr. Janji, dan Nabi kita buat tanda tangan. Dan di antara benda hak pelik berlaku di Hudaybiyah ni ialah Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah ila Suhail bin Amr. Surat ni keluar daripada aku yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah, jawatan aku Rasulullah. Dan belum pada tu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan daripada Mekah beritahu tak boleh. Tak boleh tulis apa ni Ar-Rahmanir-Rahim. Kami tak tahu kenapa Ar-Rahmanir-Rahim. Pada tulis lagu mana? Tulis Bismikallahumma. Dia berkata tak apalah. Tak, Nabi nak buat tak boleh. Kalau Nabi ni ummi, tak pandai baca. Suruh Sina Ali sebagai kani dia. Sina Ali tak boleh nak buat lagu mana Ar-Rahmanir-Rahim. Nama Allah. Nabi kata gini, tunjuk aku mana Ar-Rahman. Aku tak kerti baca ni. Sina Ali tulis ni Ar-Rahmanir-Rahim. Nabi kita ambil jari dia, jolok dalam mulut, bunuh air liuk, gonyo atas kertas Ar-Rahmanir-Rahim. Lepas tu apa ni? Muhammad Rasulullah. Surat ni keluar daripada Muhammad Rasulullah. Suhail kata, "Oleh, kalau aku tahu mu Rasulullah, aku tak lawan mu pula. Aku tahu mu ni tidak Nabi, sebab tu aku lawan mu." Mana berkata apalah, buang. Suruh Sina Umar buang, Sina Ali buang. Tak mau juga. Ya Rasulullah, mana aku nak buat Rasulullah? Kata aku buat nak mari langit. Apa nama? Innakal mursalin. Nabi kata tunjuk aku hak mana Rasulullah ni. Aku tak kerti baca ni. Tu punya. Ni politik. Radhiyallahu. Politik sangat-sangat mustahak bagi orang Islam. Tok guru hak terlibat dengan politik cukup cerdik, cukup faham. Banding atau ucap awak tu orang balasa. Kenapa? Bila politik kita berdepan keadaan semasa. Waqi', realiti. Dah mana nak buat? Kita ada Malaysia ni, ada China, ada India, ada Persian, ada Buddha, ada itu, ada ini. Kita mesti sebagai orang Islam diwajib oleh Allah menjalankan Islam. Maka kita di Kelantan ni kita buat macam cara. Waktu Allah Hiram Razak hari tu, bila berlaku 13 Mei, dia minta daripada lepas masuk barisan sunnah. Bincang sama-sama kita, seluruh tanah Malaysia, termasuk Kelantan. Orang lepas tak mahu masuk barisan sunnah. Jadi pecah tiga. Ada jadi Hamim, ada jadi apa lagi? Berjasa, ada jadi bebas bersatu, ada kekalnya PAS. Amo di antara orang yang kekalnya PAS, sokong PAS masuk barisan sunnah. Kerana contoh banyak oleh Islam. Damai. Jadi kita kira berdamai. Tapi itu kau cerita, tak pandang politik. Bila kita masuk barisan sunnah, Datuk Asri jadi menteri, Datuk Bakar Umar jadi timbalan menteri, Datuk Asri Adli jadi timbalan menteri, Datuk Mustafa Ali jadi siasat politik. Bila gagah boleh tenang kita. Masa ni orang panggil tika lapar, minta petihan kita, dia kenyang gigit tangan kita. Lah ni bila berlaku pilihan raya 12, nak ajak pula kita. Kata aku kenal mung, bahasa jahat. Tika lapar mai rumah aku, tu kenyang balik nak duduk rumah aku pula. Bahasa perangan. Jadi alhamdulillah, bila kita hari kita apa ni, dia timbul cerita agama lain, politik lain. Ni semua ni berlaku menandakan bahawa orang ni orang yang tak percaya pada Islam. Tak percaya bahawa Islam ni boleh menyelamat segala-gala. Pada Tuhan sebut al-yauma akmaltu lakum dinakum. Belum Nabi kita mati, tu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Raditu lakum al-Islam adina. Al-yauma akmaltu wa atmamtu. Dua bahasa. Akmaltu makna aku sempurnakan. Atmamtu makna aku lengkapkan. Hei Muhammad, hari ni aku ayat kamu agama sempurna dah. Dia aku ayat kamu juga agama lengkap dah. Sina Abu Bakar teriuk. Tu ayat ni menangis. Orang lain suka. Orang lain gembira berlaku kenapa? Kita garanti tu dia Allah, agama kita sempurna, molek lengkap. Sina Abu Bakar menangis. Aku kata apa tak ayah menangis? Agama kita sempurna kan? Kata ni dah tanda Nabi nak mati. Begitu pula dia baca. Bacaan dia, Nabi nak mati. Nabi mai ke dunia ni kerja untuk mengajak agama je. Bila sempurna ada agama, kerja berapa lagi dalam hidup? Oh, iya juga. Alhamdulillah, benda tu berlaku sungguh. Pada 3 bulan lebih kurang, Nabi meninggal dunia. Yang pentingnya, Islam adalah ajaran lengkap dan sempurna. Tiba-tiba orang Melayu tolak Islam,
Arti orang Melayu berasa bahawa Islam tak sempurna. Tuan kata sempurna, aku kata tak. Benda ni berlaku para hadirin semua sejak Kamal Atatürk. Dia kira 100 tahun lepas. Tahun dia tahun berapa? Tahun 1918 ke 14. Tahun 1912. Kira 100 tahun lepas, ada seorang manusia di muka dunia, Kamal Atatürk, di Turki. Ketika itu Turki menjaga negara Islam. Seluruh dunia Islam di bawah Turki belaka. Orang putih, orang Amerika, orang Perancis, orang Belanda, orang-orang hak Kristian ni memang tak puas hati. Khasnya Yahudi, kepala pengaknya tak puas hati Islam berita dunia. Dia nak tunjuk apa ni agama dia ke politik dia payah. Ada sekatan komuni tak balas ni. Komuni dengan demokrasi balas ni. Komuni dia dua ni tak boleh. Kita juga Islam tak boleh belaka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bila kita semayang, kita diajar supaya jangan teruk maghdubi alaihim, jangan teruk ad-dallin. Tu Islam sudah. Allah Ta'ala. Jadi bila mari Turki ni barulah mulai orang tolak Islam. Negeri Arab pun tolak, Melayu pun tolak. Belum pada mari Turki, belum pada mari Kamal Atatürk, orang balas juga tapi balas pilih orang ya. Sampai dia jadi raja. Aku kata dak A B balas A B apa yang kediri. Tapi bila mari Islam, bila mari Turki, bila mari Kamal Atatürk, bukan masalah mengaku dak, masalah Islam tu sendiri tolak. Tak betul Islam ni kerana ini ditiru oleh negara Arab. Mesir tiru, Libya tiru, semua sekali tiru, tolak Islam, ambil istiraki, ambil sosialis, ada Khomeini pun ada. Jadi situ mula kembali mai pah ke tanah Melayu, pah ke Malaysia. Lala ni Malaysia tu Kamal Atatürk. Tak boleh pakai Islam kerana Islam ni habis tempoh dah. Islam ni kalau tu Islam tak berkembang, kita tak maju, kita pas semua sekali. Ni dosa besar. Kalau tolak saja begitu, kalau tak sampai kepada etika, dosa besar. Kalau sampai kepada etika, nah, bahawa Islam tak boleh guna, murtad. Tak saya kata guna, tak saya kata dak, dak ikut mu, kata dak, budak dadah pun tak kata dak. Dadah nak poket, dia kata tidak, saya ni orang bubuh. Luar saya, tapi taik ke taik saya. Pegangan. Ini para hadis semua benda-benda begini perlu tergiri sebab tu memari akhirnya membawa kitab Mustikah Hadis. Dia disebutnya wajib tiap-tiap wajib. Maksud ayat 136 surah An-Nisa ialah mewajibkan tiap-tiap seorang menetapkan dan mengekalkan akidah percayaannya hingga pada saat ia mengembuhkan nafas akhir. Itu dia satu. Menegaskan bahawa siapa yang tidak percaya benar yang mana-mana satu daripada perkara yang diwajib oleh Allah Rasul atas seorang, nescaya jauhlah ia daripada mendapat keselamatan baik di dunia akhirat. Lepas tu amal baca kita baca semua ni. Apa nama ni? Berdasarkan keterangan tersebut, muka 401. Berdasarkan keterangan tersebut, alim ulama mengambil kesimpulan bahawa tiap-tiap seorang wajib menjaga iman dan Islamnya daripada sebarang iktikad, perkataan dan perbuatan yang menyebabkan rusak iman dan Islam. Rusak iman dan Islam dinamakan riddah. Waktu Nabi kita meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar ambil alih tampuk pemerintahan, maka berlaku orang tak beri zakat. Bila aku beri zakat, ketika Nabi Muhammad ada, ketika Nabi Muhammad mati, aku nak balik. Maka Sayyidina Abu Bakar perang, dia terkenal dengan nama Harbur Riddah, perang ke ulungan murtad. Hanya tak beri zakat, bukan tolak Islam. Islam dia terima, tapi zakat tak beri, pun dia murtad. Tanpa kau perikat, Sayyidina Abu Bakar disokong oleh sahabat-sahabat Nabi lain nak kita melakukan perang. Riddah ialah seburuk-buruk dan sekeji-keji jenis kufur. Kerana orang murtad dan hukumnya daripada orang kafir. Pertama, orang murtad tidak harus dibiarkan dalam keadaan riddahnya, melainkan hendaklah pihak yang berkuasa menyuruhkan taubat kembali kepada Islam. Kalau tidak, hendaklah dia kena hukuman bunuh. Satu. Yang keduanya,
Sesiapa yang menjadi murtad wajib dibunuh oleh pihak yang berkuasa, lepas ia disuruh bertaubat kembali pada Islam. Yang ketiganya kata dia, dasar kebebasan beragama atau dasar tidak ada paksaan dalam agama, kata dia, hukuman tersebut tidak sekali-kali bertentangan dengan dasar kebebasan beragama atau dasar la ikraha fid din. Tu sebut la ikraha fid din, tak ada sebagai paksaan dalam agama. Apa boleh sebut semua dalam Islam tak ada paksaan. Arti kita orang Islam nak paksa orang tidak Islam supaya Islam tak boleh. Orang Islam tak boleh paksa orang tidak Islam lagi pada masa Islam tak boleh. Kenapa? Kerana hakikat iman, kerana hakikat iman seteksudahnya. Nah, kerana hakikat iman seteksudahnya yang baik dan hakikat kufur serta akibatnya buruk telah dijelaskan oleh Allah di Rasulullah Quran ya hadis sampai kepada Muhammad. Oleh demikian, kalau orang kafir dipaksa meluk Islam, nescaya tidak sah Islamnya. Kalau kita nak paksa orang kafir masuk Islam, dia masuk Islamnya akan paksa, iman dia tak sah. Oleh demikian, orang panggil kita tak kena cara. Islam diwajib kita ni berdakwah. Tiap-tiap orang Islam, tak kira tok guru ko, tok cikgu ko, tok menteri besar ko, tok dalam menteri ko, asal dia Islam, wajib atas dia sahabat Islam. Sahabat bil hikmah wal mau'izah wa jadil billati hiya ahsan. Siapa kau fikir tolak Islam ambil kebangsaan, ini mengaruh. Tak boleh. Jadi orang kafir tak boleh paksa Islam kerana tidak sah Islamnya kalau kita paksa juga. Iman yang sah ialah iman yang diyakini oleh hati. Sedang hati manusia tak dapat dipaksa. Kita nak paksa orang terima kita boleh. Kita paksa orang nak suruh terima Islam. Kalau dia kata ya, tak jadi tu hak yang hati perut dia meluak nak marah. Perhatian semua. Kalau setara Islam nak paksa orang tidak Islam tak boleh. Parti kau lebih lagi. Islam pun tak boleh paksa orang. Kita boleh pujuk orang boleh. Dakwah orang boleh. Kempen orang boleh supaya Islam. Kalau paksa tak boleh. Kita di Malaysia ni nak paksa masuk hati. Kalau masuk hati aku baju. Tak masuk hati tak boleh baju. Ini demokrasi pun Islam jauh sekali. Tahu dia parti tak pakai kerja. Nak paksa aku lagu mana? Islam pakai kerja tak boleh paksa. Koyak molek aku apa terima Islam. Parti tak boleh paksa. Tu pindah orang di keluar. Mula-mula mau balik daripada luar negeri. Daripada Azhar tahun 92. Tahun 92 mau balik. Dia kata Ustaz Mawardi tutup nadi dengan dunia dah. Di atas di kandek dia sekali dengan Cikgu Rahim. Ada lagi Datuk Rahim ahli Parlimen Kota Baru. Ustaz Mawardi dulu Azhar, Datuk Rahim Universiti Melaya bagian ekonomi. Di atas di kandek kerana orang dua ni sokupah ada kemasuk akal. Jika tu orang duk tengah nak mengaji ilmu ekonomi, nak tengah mengaji ilmu syariat, Mawardi baik, Datuk Rahim baik, orang berkelayakan, ada sijil. Tiba-tiba dia atakkan dia. Amogikan dia acak kali tika tu. Tumpah di Kuala Kret, naik motor ada ke sungai. Kadang-kadang turun, apa nama ni, driver dia tu, apa tu? Pilot apa tu? Jumudi dia, turun, tolak motor, kerana air surut. Kerana berapa? Payah nak siapa kena naik atas darat tu, tidur balas sekolah nak kayu bola berapa budak-budak ada 10 15 orang 20 orang begitu. Ajar berapa ni? ABC ajar alih betul. Orang balik Azhar disuruh ajar alih betul. Orang balik Universiti Melaya disuruh ajar alih betul. Ini kerja gila. Orang Melayu bahasa jenis gila, tak reti guna ilmu orang pandai. Kenapa? Kerana orang ni sokopah yang geduk ke Islam. Islam tak boleh. Kalau Islam ni tak pakai kerja. Kalau turut Islam hara. Kalau turut Islam ni kita masyarakat majmuk, mana boleh guna Islam? Kita masyarakat majmuk tak boleh guna Islam. Ketika Nabi Muhammad mari itu Islam untuk orang Arab, untuk majmuk. Islam turun dari langit itu untuk orang Arab saja ke untuk majmuk?
Dia gerti dulu. Nak belajar tak sih. Kalau orang ayat, marah. Islam untuk al-alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hei Muhammad, aku kirim manusia ya. Bawa rahmat pada al-alamin. Bukan rahmatan lil Arab dah. Lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Cinanya, Melayunya, Indianya, orang putih. La ilaha illallah. Bapa kita duk undi orang tak jahil. Punuh jangan habis pakai pun. Islam adalah lil alamin. Kita baca Quran dah sembahyang. Baca dekat qiyam molek. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, aku puji mujulah bukan mu jaga semua alam. Alam Melayu, alam Arab, alam hayawan, alam langit, alam bumi semua jadi rahmat. Islam jadi rahmat. Kita mari sebut Islam tak boleh kerana kita masyarakat majmuk. Mana ada masyarakat tidak majmuk? Atas dunia mana masyarakat tidak majmuk? Mekah majmuk, Madinah majmuk, London majmuk, Malaysia majmuk. Sedang mana dengan Islam? Allah buat orang Melayu, Allah tu juga buat orang Cina, Allah tu juga buat orang Arab. Allah buat orang Arab, Allah tu juga buat orang Melayu, Cina sama sekali. Kau Cina jadi sendiri, kau putih jadi sendiri. Allah bodoh ni lah kalau ayat di TV dia marah. Datuk apa Datuk Presiden nak kata TV tak boleh. Kalau telanjang tak apa mungkin. Ni para ni semua kita berjanjilah hari ni. Bawalah dia orang belah ni. Ajar orang belah ni. Kesimpulannya apa namanya? Asal lagi timbul pak kita. Agama lain, politik lain. Agama lain, politik lain. Agama tak boleh kecek tamas apa politik tak boleh kecek tamas masjid. Ni benda-benda pelik mari daripada pokok ni. Agama tak, politik tak boleh bercakap dalam masjid. Baik, kawan nak tanya demo, politik ni betul dia. Nabi Muhammad ni orang politik ke tidak? Kalau Nabi Muhammad tidak orang politik, siapa dia jaga politik waktu Nabi Muhammad hidup? Waktu Nabi Muhammad di Madinah, siapa dia jaga politik? Hak perayanya, hak damanya, hak makanannya, hak keuangannya, hak kesehatannya, hak segala keban, siapa dia jaga? Tak pek ke jaga? Orang putih ke jaga? Jawabnya, Nabi Muhammad jaga. Kerana dia ketika itu Perdana Menteri. Nabi Muhammad cakap sebagai Perdana Menteri. Nabi Muhammad mengajar sebagai Perdana Menteri, sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan, sebagai Menteri Kesihatan, sebagai Menteri Peperangan, sebagai Menteri Pertahanan. Segala portfolio kita pegang lah ni, Nabi Muhammad pegang belakang ketika itu. Waktu hidup 23 tahun. Jadi Nabi Muhammad ni guru agama pun dia, ahli politik pun dia, ahli sains pun dia, psikologi pun dia. Maka kita kata agama orang politik lain. Jadi kita masuk masjid lah ni, kita ban ni politik kerah orang. Ban ni kerah orang. Bapa tak pergi ban padan. Dari Atuk bilang, bapa ban atas masjid, ni politik ni, pergi ban padan. Tak say pula. Ban ni kerah orang. Nabi Muhammad berkhutbah hari Jumaat. Khutbah di mana? Atas masjid. Khutbah ni politik. Khutbah ni ceramah lah. Melayu panggil ceramah, Arab panggil khutbah. Ceramah, khutbah ni politik ke orang? Ajar orang begitu begini. Ni kerja politik. Kena khutbah padan. Ada kat kita. Ini benda-benda sesat yang diajar oleh orang Melayu, diajar oleh orang Arab. Yang geger Arab dunia Arab lain ni kerana ni lah. Kerana tuk petinya, tuk qadinya, tuk gaponya, pok tu belakang. Coba latih Haji Adi tu. Jadi waktu dia tuk peti. Lala kalau latih Haji Adi tuk peti dia. Dia tak silap latih. Coba latih Haji Adi jadi mufti. Mufti Malaysia. Lebih baik pada menteri kerana dia terlibat dengan politik dia berpuluh tahun. Dia lebih faham keadaan itu. Maka dia lebih mustahak jadi tuk peti. Tak boleh begitu. Haji Adi tak boleh kacau radio. Tapi dia kata tuk peti. Apa betul latih kata Haji Adi jadi tuk peti. Tuk peti ni jawab teh. Kerana dia ada ilmu. Jawab teh hanya sebuah negeri seorang ya. Dia orang latih jadi peti, orang lain nak jadi peti tak boleh lah. Tapi orang lain tak boleh jadi peti pun, dia kena jadi guru agama. Mengajar agama lain, petua lain. Allah. Hok kampung tu pelik kan. Hok jawatan menteri. Jadi menteri, tak pandai. Sebab tu kata kalau tak beri peluang pada adik-adik kacang radio, coba buat part lain. Biar jadi depan dengan biar jadi sebagai presiden PAS depan dengan presiden AMNO. Ambil Quran, bawa Quran.
kilik Quran. Biar Presiden UMNO bawa Quran, bawa hadis, Presiden PAS juga bawa Quran, bawa hadis. Nak tahu, berok lah. Orang kata Malaysia negara sekular, ada negara Islam. Tapi kalau pakai cik Islam tak kerti. Nak suruh tak kerti rakyat. Mu sendiri ya. Orang nak jadi presiden parti ni mesti pandai bila baca Quran, bila mengangkat. Dunia Arab law ni tak daripada Tunisia, pergi Kahirah, Medan Tahrir, pergi ke Libya, Yaman, lah ni Suria pula. Semua sekali berpunca daripada nak buat hak kulit lama, nak buat hak sisik lama, nak buat sekular, nak buat berapa. Nak apa? Akhir sekali para hadirin semua, murtad dalam Islam sebut murtad. Dalam dunia demokrasi juga ada benda lagu ni, cuma tak panggil murtad, dia panggil buang hak rakyat teh. Kalau rakyat sebuah negeri tu buat sesuatu yang bercanggah dengan peraturan, ada masa dia kena tangkap, dia ada masa dia panggil cabut hak rakyat teh. Nak mengundi tak boleh, nak berangkat pengenalan tak boleh. Kenapa? Kerana dia ni bercanggah tetan dengan peraturan negara. Tuan-tuan dengar cerita Marcos, Presiden Filipina. Dia buang kepada dia, mayat dia tak pernah balik ke negeri, mayat dia tak pernah tanah kapur. Kenapa? Ketika ayah baru ni cerita apa ni, keluar khabar harta dia berbilion, 20 bilion ke 29 bilion. Nak jadi presiden, kau harta. Tahu dah orang, tak tahu dia polis, tahu dia berapa. Maka dia tak dia benar mayat dia, tak ambil rasa dia tak benar mayat dia balik ke Filipina. Ada lagi negeri lain di Mesir, waktu berlaku apa ni Thawrah ataupun apa yang Medan Tahrir, keluarga bekas presiden lah ni, duduk lagi lah ni, waktu ambil bagai 19 buah kapal terbang. Gapo benda Allah alam. Ada catat dalam buku. 19 buah, kau 29 buah kapal terbang. Buat lagi bagai. Gila kau nak tahu tak? Lepas tu kajian lain pula kutip sita harta dia lebih-lebih dunia pula. Mereka negeri tu juga nak cari harta. Nabi Muhammad Perdana Menteri seluruh dunia. Waktu dia mati, gapo dia harta dia? Waktu Nabi Muhammad, waktu dia Yahudi, Nabi kita mati, baju rata dia tergadar di kedai runci. Baju rata ni alat perang. Sepatutnya Nabi kita tidak guna buat gadai. Tapi dia tak ada berah. Beli berah, butan di kedai, cagarnya dirham. Dirham baju rata. Kita panggil ni baju kalif peluru dalam. Baju kalif peluru ni go mahal. Tapi dia tak ada duit nak buat cagar, nak beli berah. Tak ada. Tuan-tuan baca cerita sahabat banyak. Benda-benda gini. Amo bawa ni hari ni bawa sebuah lagi kitab. Kitab ni amo baca malam-malam Khamis. Semalam baca juga. Suara Hayat Sahabah, Dr. Abdul Rahman Rafat Al-Bashar. Dalam ni nya ada dia tulis biodata sahabat-sahabat Nabi selama 65 orang. Termasuk Abul As bin Rabi'. Semalam membaca Amba nak pergi ke pegawai Amba. Abul As bin Rabi' ni menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkahwin belum pada Nabi jadi Nabi lagi. Belum Nabi jadi Nabi itu, dia berkahwin dah dengan anak Nabi namanya, puteri Nabi namanya apa, Zainab. Dua orang lagi anak Nabi, Zainab, dan dua orang lagi. Dan Nabi jadi Nabi, bala. Sama-sama keluarga tu bala. Pecah belah kita panggil dia. Nabi Muhammad bala dengan menantu. Yang menyebabkan menantu bercerai. Dua orang menantu dia cerai anak Nabi. Buat baik atar orang tu balik ke rumah Nabi.
Abul As ni tak secerah. Saya gaya orang tu ni pujuk orang ni cerah lah Abul As. Muhammad ni pecah belah. Muhammad ni kata uduh pada tokong kita, kata uduh apa. Kalau mau cerah apa nama ni, aku akan cari tenor tromem kau. Abul As kata kalau cari di dunia mana aku tak si. Aku sayang bini aku. Tak cerah paksa dia. Baik. Berlaku peperangan. Nabi kita paksa tinggal kapal halaman. Kita panggil hijrah. Tinggal kapal halaman Mekah. Sekali dengan tok tua dia ke sini Abu Bakar. Dua tu kelik-kelik keluar daripada Mekah ke Madinah, upah orang seorang. Tunjuk jalan. Gaib. Dalil dia panggil. Upahnya orang mana? Abdullah bin Uraqib. Abdullah tidak Islam, kafir, musyrik. Tapi dia pandai cari jalan. Nabi Muhammad tak mahu ikut jalan lebuh raya kita panggil dia. Biar takut orang serah tak takut kamu. Makanya masuk jalan kapal. Cerita masyhur dalam sejarah. Tak apalah, pergi. Tahun yang kedua, orang kau ramai. Makin ramai turut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima. Quraisy di Mekah ni lawan Nabi ni. Quraisy ni kata-kata pati bangkai lah. Pada Mekah ni. Dengar khabar kata pengikut Muhammad makin ramai. Teruk kita ni. Makin ramai kita mesti buat sesuatu. Lagu mana? Tak perang. Keluar daripada Mekah askar lebih kurang 1000 orang dengan gong genda dengan berapa. Perang dengan Nabi di Badar. Badar amba pergi dah Badar tengok keadaan. Tengok balik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tuan-tuan semua pergi ke Madinah. Sabar ke Madinah kalau boleh sewa bah ke berapa. Bagi yang Badar kata. Walaupun Badar tak ada apa sekarang pada pasir tapi kenal tempat lama. Termasuklah natu dia. Dalam ramai-ramai hak keluar pergi lawan Nabi Muhammad, masuk natu dia Abul As. Akhirnya bila perang askar hak Mekah 1000 orang ni 700 kena bunuh, dia 700 kena tawan. Dalam ramai-ramai hak kena tawan, kena bekah ni masuk natu Nabi Abul As. Cerita mana mesyuaratlah menteri-menteri Nabi, kalau kita panggil sahabat-sahabat Nabi mesyuarat. Sini Umar kata kita bunuh ni puak ni ketua cawangan belakang ni, ketua cawangan, ketua kawasan belakang ni duk lawan kita dia ni kan, ni ketua kawasan, ni ketua cawangan, ni bergotong JKK berapa semua. Sini Umar tidak bakal kata ya Rasulullah, orang ni orang kaya duit banyak tapi pitih tebus, boleh jadi bila dia hidup dia insaf, dia tunggu kita balik masuk pah tu. Tu dia. Dia nak kata mana kan? Nabi terima. Walaupun tu ayat tu macam tak setuju dengan Nabi fikiran. Allah. Baik. Dalam bila natu dia termasuk di bawah orang yang kena tawan, dia diharga supaya tebus. Natu dia ni kering. Maklumat kepada orang tina dia, anak Nabi di Mekah. Nama Zainab, nak KPT tubuh aku. Zainab, nak ni nak KPT. Termasuk dukuh waktu tua beri waktu nikah gitu. Tok tua tu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah isteri Nabi. Khadijah waktu nak nikah anak dia Zainab dengan Abul As ni, waktu tu belum Islam lagi, belum bagi Nabi lagi. Dia beri dukuh. Tanda saya kaum natu saya ke anak. Dukuh tu diberi oleh Zainab kepada orang berkenaan ke kami Madinah. Nabi tengok dukuh tu berair mata. Muka Nabi redu. Allah Akbar. Kita tak kitalah bila tempat begini orang kita berah muka. Nabi kata ya tuan-tuan semua, dukuh ni aku kena dukuh hak bini aku Khadijah beri ke anak dia Zainab hadiah kahwin dengan Abul As dulu. Lah mana tak kalau kita balik ni. Semua sahabat setuju belaka, ya Rasulullah terima sajalah. Maka Nabi kita, sahabat-sahabat Nabi beri balik dukuh ni kepada Abul As. Dia Abul As dia lepas balik ke Mekah buat dia tebus. Dengan syaratnya Abul As katanya tua Nabi tu Abul As bila sampai ke Mekah mungkin kaya mari Zainab. Tu syarat aku lepas. Mungkin mari Zainab anak aku. Ketika tu ayat mengharam ke kahwin kafir muslim tak ada lagi. Ayat mengenai dengan haramnya nikah
di atas kamu tak ada lagi. Dia balik Mekah, bui balik dukuh. Dia royak ayah royak Zainab bawa mu kena pergi ke Medina. Itu syarat. Maka Abul Ah ni ada adik-beradik seorang nama Amr bin Abul Rabi. Amr ni kita kata abang lah. Abang Umar, abang kena pergi atas bini ambo ni ke Medina. Ini syarat. Syarat ambo daripada ayah duduk di Medina. Abang kena pergi atas. Amr kata apa? Amr ni siap dengan makanan, dengan kuda, dengan kereta, berapa kita panggil. Pergi. Siapa tengah jalan kena sekat. Orang Mekah sendiri tak bui pada Umar ni bawa pergi Zainab ke Medina. Walaupun ada perjanjian. Gegel. Bising dengan radio dengan TV. Lah ni kalau radio TV kat gegel. Marilah Perdana Menteri. Ketika tu Perdana Menteri Abu Sufyan. Abu Sufyan kata Umar, seperti sabar. Kalau kita ramai kena bunuh pada perang Badar. Pemimpin kita termasuk Abu Jahal kena bunuh di Badar. Malu kita. Lepas tu tengah malu gini, mu pula bagi anak Muhammad. Kemudian kau lagi malu. Muka aku nak kita tuan. Aku ni sebagai tok gua tu, aku ni Tan Sri dah. Tung gua tunggu. Tak boleh Umar. Sekejap. Abu Sufyan kata sekejap. Biar redha dulu kemarahan orang ni. Bapa buat lagi senyap-senyap. Natu Nabi terima. Tu juga nak jaga air muka dan menteri. Nak jaga air muka pemimpin muka. Kita dah ramai dah orang mati kena bunuh. Pas nak begitu lagi pula anak Nabi Muhammad hidup kita tak boleh. Abul Ah ni isteri suami Natu Nabi ni orang kuperat. Memang orang Mekah ni orang kuperat. Nego dia Syam, Yaman musim sejuk dia mai ke Yaman, musim panas dia pergi ke Syam kerana Syam lagi sejuk. Nasabah untuk orang Mekah lari pergi ke tempat sejuk. Musim panas pergi ke musim sejuk pergi ke Yaman kerana Yaman tempat panas. Nasabah lah. Dia datang syita'i wa sayf. Jadi masa Abul Ah ni bawa barang dia pergi jual di sebelah Syam, sebelah Atlantik, laut Atlantik ni. Dia ni waktu bini dia bagi ke Medina. Ketika Abul Ah tak ada di rumah, maka adik dia ni bawa adik ipar dia ni, kaki ipar dia pergi ke Medina. Balik-balik tak ada lepas ni. Jadi pandai politik ni, apa puji politik ni. Politik Abu Sufyan ni cerdik orangnya. Dia kata tak sawak gila-gila binimu ni, walaupun mujan dengan tua, tapi malu aku buat. Dah sekejap. Sekejap ni kita panggil politik. Pak lelah ni kita boleh tiru benda lagu ni. Kalau ada masalah balah ke apa, tak pandailah kita buat. Politik ni sangat besar. Tak apalah. Abul Ah bawa barang dia ke Syam. Dia keedah orang Arab, orang Mekah. Bila ada rombongan nak pergi jual barang ke sana, pokok-pokok kaya di Mekah ni pakai duit. Abul Ah ambil peti aku 1,000 pergi jual barang, kalau betul bagi 2. Mu aku ada 1,000, aku ada 10,000, aku ada berapa. Yang menyebabkan Abdul Ah ni bawa barang banyak, lain pada bawa modal dia juga bawa modal share daripada orang lain. Sharing kita panggil dia. Jadi nasib dia bila balik daripada Syam nak balik ke Mekah, askar Nabi ni imbus tengah jalan. Nabi hadut di Medina, dia lalu ke Medina. Lalu ke pok-pok ni imbus. Dia rapah. Jadi hak kena rapah termasuk dah. Natu Nabi Abul Ah ni lari ialah mana? Tak balik Mekah, balik ke bini dia di Medina. Jadi begitu pula. Balik ke bini dia tengah malam buta dengan Nabi tak sedar. Masuk Zainab, aku Abul Ah. Mu kena lindungi aku. Lalu kita panggil suaka politik. Keedah orang Arab. Zaman lagi siapa saja beri suaka politik, sebuah kampung kena terima. Tu kaedah orang Arab. Dia panggil ijarah. Fajir hatta isma' kalam Allah. Dalam musyrikin sejarah istijarah. Nabi tak tahu natu dia ada rumah malam tu sekali dengan bini. Dekat nak sembahyang subuh, siap nak terkebir,
Zainab ni royak, tuan-tuan semua, aku ni Zainab anak Rasulullah. Aku lindungi untuk lelaki aku, nama Abul As. Nabi dengar. Nabi semaya masuk. Sudah semaya. Dah bersalat. Ayo bang, tuan-tuan dengar ke tidak? Tak ada. Dengar. Dia kata aku, kata Nabi, aku tak tahu lagi benda ni. Sekarang ni baru aku tahu. Rupanya anak tu aku ni mari semalam. Lari daripada kena embus tengah jalan. Mana buat lagu mana? Kesimpulannya, Nabi kita minta kesimpulan bila Abul Ahna tu Nabi dilindungi oleh isteri dia, Zainab, maka automatik terpaksa Nabi kita lindungi sama. Suaka politik tu diguna sepenuhnya, maka Abul Ahna tu dia ni, walaupun dia lari daripada tu, terlindung dia boleh balik. Dan Nabi kita minta harta-harta dia balik Yawi lah. Maka dia balik ke Madinah, balik ke Mekah dengan harta-harta berlaku. Belum pada balik, sahabat-sahabat Nabi gaya dia Bolas. Nasib baik muntah kena mati dalam perang Badar. Dan nasib baik muntah kena bunuh dalam masa embus malam. Masuk Islam apa? Terus balik ke Mekah balik Islam. Ada tak boleh. Gentleman dia ni. Dia tak boleh kata dia. Akhir sekali dia balik dengan keadaan syirik, dengan keadaan kafir, balik ke Mekah. Dia panggil orang yang bagi share kepada dia ni, tuan-tuan semua ni saya bagi. Ni hak pak cik 10,000 ambil utus sekian banyak. Ni hak mamak, ni hak Sleman, ni hak Timur, ni hak Janab, ambil belaka. Sudah siap belaka. Dia kata tidak tanya, tuan-tuan semua terima belaka dah? Terima dah. Sekarang saya sebut tuan-tuan semua, saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Sekarang saya nak beritahu saya masuk Islam. Waktu tengok orang ada macam-macam jenis orang. Tika dia terkepung, dia tak tunjuk dia Islam. Dia nak jaga nama baik. Dia ni orang panggil anak jantan. Dia balik ke Mekah, sekali dengan puak-puak dia, pitih mah orang dia bayar belaka. Bodi Asia, saya anak Muslim, saya Islam. Aku Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masih ke tu dah barulah dia bagi sama. Jadi benda ni yang sebut sebenarnya kalau boleh kita nak buat tamsiliyah, nak buat drama. Kita lah ni ada ahli bahasa masuk sama Pak Samad orang bahasa dia boleh draft perkataan-perkataan drama. Pak Samad ada, Syahnu Ahmad di Kedah ada, Densman tulis semula harakah ada. Orang ni kita serah ke dia apa ni buat perkataan-perkataan bersama dengan drama. Lepas tu artis-artis pula lah ni ada sama apa Abi ada. Orang ni sudah lama dah main drama dalam TV sebagai polis. Ada Aisyah, ada apa lagi baru ni pula ada bagi lagi nama apa lagi pejabat ambo duduk comot depan ambo kejap-kejap siapa Himata dia artis masyhur ambo tak kenal apa kejap-kejap. Orang ni puak ni artis ke artis ni baik lelaki pun patut lelaki pula macam-macam artis lelaki puan pada moment ni hidup balik ilmu drama dia. Tapi hero-nya Natu Nabi. Namanya apa namanya? Abul As bin Rabi'. Dia masuk Islam dengan gentleman, tidak dengan paksa. Lah ni kita baca sahabat bekas ketua polis. Dia buka rahsia-rahsia zaman dulu. Ketika dia polis tak buka. Lah dia buka. Benda ni kita boleh masuk di dalam drama bekas polis, bekas pegawai tinggi askar. Banyak lah ni bekas-bekas jutawan apa di Sabah Sarawak banyak lah tukar tinggal masuk bahagian sebenarnya. Semua ni kau yang paling baik kita pergunakan untuk tamsiliyah, untuk nyambut maklub. Hak dia nak marhaban lah gigi. Hak dia mau salih Nabi lah gigi. Tapi kita tambah lagi tamsiliyah ataupun drama Islam, hero-nya Natu Nabi yang masuk Islam dengan gentleman, tidak dengan paksa dak, bukan dengan skor dia sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir dhunubana kullaha دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا غلبته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا دمرته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه بحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا مدين بركة الصالحين. اللهم إنا تنكو مع فارس بنتك إسماعيل سلطان كراتان الخامس. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيته بيدك ماض فيه حكمك عدل فيه قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك يا الله أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبه ونور بصره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه وردا لكيد أعدائه. ربنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تكبير. Kalau ada pegawai-pegawai ambil buku ni. Lepas pada yang Allah dan sebenarnya dan sebelum itu sama-sama kita sama-sama tengok dah saudara yang kantor di Bojang kantor saudara pengalah saudara kita dan rumah dia untuk semua mengejak dengan saudara. Ini rakyat yang jahat Allah. Kita untuk rakyat itu untuk rakyat kata dia buat lalu itu. Di kampung Allah pun ada sendiri. Mau sedap orang ini. Saya pemuda keluarga Aman Haji, Aman Haji Hadir, Aman Haji Haji dan betul dari kita tengok bagi dua masuk kepada yang berhormat terguru untuk buat perkara. Kalau bagi kita semua kita terguru buat perkara. Jadi kita sangat adil-adilkan. Pagi ini saja 50 buah kenderaan berkonvoi daripada sini kita tunggu di Macen di Tanah Negro terus ke sini. Jadi pagi ini kita buat hari 5 butir tak kesumak. Jadi 45 butir lagi kita tetap jalan raya. InsyaAllah. Jadi boleh pak tengok dan siapa dapat hadir dan jawab nak konvoi bersama kita boleh ikut dulu. Boleh ikut belakang dulu. Jadi kita dan kita akan berjumpa dan sembah Jumaat. Jadi ini jemput. InsyaAllah. Dan jemput juga yang Bapak Guru untuk bagi sepatah dua kata komen beliau pada kejadian ini lah. Kejadian sesi jahat kata sesi kita ni. Boleh praktek oleh lebih ibu-ibu ya dan sahabat-sahabat hadirin-hadirin yang ada sini untuk makluman ini peristiwa kali ke-12. Kali ke-12 kita di buku laku boleh tak ada berapa tu. Kita di Bojang laku